Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar yang mengambil subjek perniagaan. InsyaAllah, cikgu akan terangkan bab 1 pengurusan sumber manusia. Okey, apa yang akan pelajar pelajari untuk bab 1? Terdapat 10 perkara penting yang pelajar akan pelajari dalam bab 1, iaitu maksud pengurusan sumber manusia, kelebihan pengurusan sumber manusia, peranan pengurusan sumber manusia, pengelolaan pengurusan sumber manusia, kesalahan pekerja, kebolehkerjaan, mencipta struktur organisasi, sistem penggajian, faktor penentu penggajian, dan yang terakhir faedah. Seterusnya, maksud pengurusan sumber manusia, pelajar-pelajar, usaha pembangunan tenaga kerja dalam organisasi untuk menarik, membangun dan mengekalkan tenaga pekerja yang berprestasi tinggi. Ini adalah maksud pengurusan sumber manusia. Seterusnya, kelebihan pengurusan sumber manusia. Pelajar-pelajar, kelebihan pengurusan sumber manusia ada 6. Berapa? Ada 6. Cikgu dah mudahkan untuk pelajar. Dalam pengurusan sumber manusia, yang pertama, cikgu memudahkan kelebihan pengurusan sumber manusia. Yang pertama, kebajikan, prestasi, motivasi, pengagihan, latihan, mencukupi. Ini adalah akronimnya. Daripada dalam buku teks, pelajar boleh rujuk kebajikan pekerja sentiasa dijaga, prestasi manusia sentiasa dipantau, tahap motivasi pekerja sentiasa meningkat, pengagihan sumber manusia secara berkesan, sumber manusia diberi latihan mencukupi, sumber manusia sentiasa mencukupi. Pelajar-pelajar, sekiranya pelajar-pelajar hafal yang akronim yang cikgu nyatakan tadi, kebajikan, prestasi, motivasi, pengagihan, latihan mencukupi, insya-Allah pelajar akan ingat dia punya huraian maksud akronim tersebut. Kebajikan, sebab apa kebajikan? Kebajikan pekerja sentiasa dijaga. Sebab ini berkaitan dengan pengurusan sumber manusia. Pelajar-pelajar, yang kedua, prestasi. Prestasi sumber manusia sentiasa dipantau. Motivasi, tahap motivasi pekerja sentiasa meningkat. Manakala pengagihan sumber manusia secara berkesan. Latihan, sumber manusia diberi latihan mencukupi. Pelajar-pelajar, yang terakhir sekali, mencukupi, sumber manusia sentiasa mencukupi. Apa yang pelajar perlu ingat untuk kelebihan pengurusan sumber manusia? Ada berapa? Ada 6. Kebajikan, prestasi, motivasi, pengagihan, latihan mencukupi. Seterusnya, peranan PSM. Peranan pengurusan sumber manusia ada 9 pelajar. Yang pertama, prestasi pasukan, pemberhentian pekerja, latihan peningkatan kemahiran, pemantapan budaya profesional, menggalak kreativiti dan inovatif, pemberian insentif yang munasabah, membentuk persediaan kerja yang positif dan harmoni, membangunkan pasukan dan mencapai sasaran. Yang terakhir, keperluan pekerja, merekrut pekerja, kontrak pekerja dan deskripsi tugas. Kalau pelajar-pelajar perhatikan setiap fakta-fakta ni dekat dalam buku teks, susunan dia tak sama seperti macam mana cikgu susun. Dalam buku teks, fakta yang panjang mengakhiri fakta yang pendek. Jadi cikgu mengubahnya, cikgu ambil fakta yang paling pendek. Paling pendek cikgu keluarkan, cikgu letakkan di atas nombor 1, dan seterusnya pemberhentian pekerja. Yang ketiga, latihan peningkatan kemahiran. Yang keempat, pemantapan budaya profesional. Yang kelima, menggalakkan kreativiti dan inovatif. Pelajar-pelajar, daripada 9 peranan PSM, takkan pelajar-pelajar tidak boleh menghafal 5 daripada peranan PSM. Pelajar-pelajar, cuba kita sama-sama hafal 5 peranan PSM. Prestasi pasukan, pemberhentian pekerja, latihan peningkatan kemahiran, pemantapan budaya profesional, menggalakkan kreativiti dan inovatif. Okey, yang ni peranan cikgu dah bagi cara menghafal. Okey, nanti pelajar cari huraiannya.
Okey, seterusnya. Aspek pengelolaan sumber manusia. Okey. Ada 6 fakta yang perlu pelajar kuasai. Okey, yang pertama, penempatan pekerja dan fasiliti, standard prosedur operasi tugas, sistem penggajian, penghargaan dan hukuman, penyelesaian masalah, struktur organisasi. Okey, sebelah tu cikgu dah buat ringkasan PPF, Sport, SP, PHPMSO. PHPMSO. Okey, kalau pelajar tak boleh cari akronim tu, pelajar ikut akronim yang kedua, iaitu PPF Sport SP, PHPMSO. Cikgu ulang suara. PPF Sport SP, PHPMSO. Okey, kalau yang dan tu kalau selalu pelajar dah sebut, pelajar tak akan lupalah. Okey, cikgu ulang. Mari bersama-sama dengan cikgu. Penempatan pekerja dan fasilitis, PPF Sport, standard prosedur operasi tugas, SP, sistem pengajian, PH, penghargaan dan hukuman, PM. Macam biasalah pelajar, PMI, PM, cikgu PM. Itu maksudnya. Jadi kita tukar PM jadi apa? Penyelesaian masalah. SO, struktur organisasi. Okey, boleh belajar? Ulang suara. PPS Sport SP, PHPMSO. Kalau pelajar boleh ingat fakta ni, insya-Allah pelajar boleh mencari keterangan huraiannya pula. Okey, jenis kesalahan pekerja pelajar-pelajar. Okey. Ada 6. Cikgu mudahkan. Yang pertama, ingkar arahan, salah guna aset syarikat, tidak beretika, ponteng kerja, rasuah, pecah amanah. Okey, cikgu dah senangkan dengan pelajar dengan akronim IAS-GAS-TB. IAS-GAS-TB. InsyaAllah pelajar boleh ya. IAS-GAS-TB. Okey, yang kedua, PKR-PA. PKR-PA ataupun PKR pecah amanah. Okey. IA apa? IA ingkar arahan. S-gas salah guna aset syarikat. TB apa pelajar-pelajar? Tidak beretika. PK ponteng kerja. R-rasuah. P pecah amanah. Okey, kalau dalam soalan minta pelajar berikan fakta tentang kesalahan pekerja, pelajar boleh berikan. Semuanya ada 6. Okey, seterusnya. Jenis kemahiran kebolehkerjaan. Jenis kemahiran kebolehkerjaan. Okey, pelajar-pelajar. Dekat dalam buku teks ada 7. Nampak tak simbol cikgu buat macam bahasa Tamil? Okey, pelajar-pelajar, kat sini ada lucu sikit. Cikgu mudahkan pelajar-pelajar. Andai kata soalan tanya, jenis kemahiran kebolehkerjaan ada 7. Okey, apa yang 7 itu? KP, KK, KB, PMIK, PPD, PTT. Cikgu ulang balik pelajar-pelajar. Cikgu senangkan pelajar-pelajar dengan akronim. Dalam bahasa Tamil iaitu KP, KK, KB, PMIK, PPD, PTT. Lawak kan? Tapi inilah akronim yang terhasil. Cikgu bersama pelajar-pelajar cikgu. Okey, yang pertama keupayaan pembelajaran. Kedua, kemahiran komunikasi, kerja berpasukan, penyelesaian masalah, inisiatif dan kesohanan, perancangan perusahaan diri, peningkatan teknologi terkini. Okey, kalau pelajar bersama-sama dengan cikgu, pasti pelajar-pelajar dapat mengingat akronim ini. Okey, seterusnya. Kemahiran kebolehkerjaan. Kemahiran kebolehkerjaan ada 5. Iaitu kelayakan yang sesuai, berpengalaman, berpengetahuan tentang produk dan perkhidmatan, berpengalaman dalam bidang tertentu, keberkesanan mencapai sasaran individu dan pasukan atau jabatan. Okey, yang ni cikgu cuba bantulah para pelajar. KB, BTPP, BD, BT, KMSI, P. Yang ni macam panjang sangat. Tapi terpulanglah kepada pelajar. Ada pelajar boleh ingat, pelajar hafal terus je. Okey, seperti macam cikgu buat yang dalam tulisan merah tu, anda pelajar tak boleh dalam bentuk akronim, pelajar boleh hafal dalam bentuk perkataan merah tu. Kelayakan, berpengalaman, berpengetahuan, berpengalaman dalam bidang tertentu, keberkesanan mencapai sasaran individu. Okey, pelajar-pelajar, seterusnya.
mencipta satu struktur organisasi. Okey, terdapat 5 struktur organisasi di dalam perniagaan, iaitu fungsi, produk, geografi, wilayah, pelanggan, matriks. Okey, cikgu memudahkan untuk belajar. Okey, cikgu cakap tadi ada 5 kan? FPG-PM, FPG-PM, FPG-PM. Fungsi, produk, geografi, pelanggan, matriks. Okey, pelajar cuba ingat ya. Okey, seterusnya ini adalah contoh struktur organisasi berdasarkan fungsian. Okey, berdasarkan fungsian pelajar boleh tengok seperti gambar rajah, seperti dalam buku teks. Ada pengurus besar, pengurus pengeluaran, pengurus kewangan, pemasaran, pengurus R&D, pengurus sumber manusia. Okey, pernah keluar pelajar-pelajar dalam soalan trial Pulau Pinang tahun lepas berkaitan dengan pengurusan, di mana pelajar diminta mencipta, melakarkan struktur organisasi berdasarkan fungsi. Pelajar kena tulislah pengurus besar, pengurus setiap pengurusan tersebut. Okey. Seterusnya, struktur organisasi berdasarkan produk. Struktur organisasi berdasarkan produk pula, pelajar lihat pengurus besar tetap di atas, pengurus produk A, pengurus produk B, pengurus produk C, pengurus produk D dan pengurus produk E. Okey. Seterusnya, pengurusan organisasi berdasarkan geografi ataupun wilayah. Okey, seperti biasa, pengurus besar di atas. Okey. Pengurus wilayah utara, pengurus wilayah selatan, pengurus wilayah timur, pengurus wilayah Sabah, pengurus wilayah Sarawak. Ini berkaitan dengan geografi dan wilayah. Seterusnya para pelajar, struktur organisasi berdasarkan pelanggan. Okey, pelanggan pula pengurus besar tetap di atas. Pelanggan A, perkhidmatan kaunter. Pelanggan B, perkhidmatan mesin ATM. Pelanggan C, perkhidmatan nasihat dan pelaburan. Pelanggan D, perkhidmatan lain. Okey, seterusnya matriks. Okey, matriks ni dikenali sebagai sistem berbilang arahan. Okey, dia adalah kombinasi dua jenis struktur organisasi, iaitu struktur organisasi mengikut fungsi dan struktur organisasi mengikut produk. Dia dah cantumkan, iaitu fungsi dengan produk. Okey, pengurus besar, bahagian yang di bahagian bawah semua pengarah projek, pengarah operasi, pengarah kewangan, pengarah reka bentuk, pengarah pemasaran, pengarah sumber manusia. Manakala di bahagian bawah iaitu eksekutif projek A, projek B, projek C. Okey, seterusnya pelajar, gaji. Sekiranya ditanya apa maksud gaji, pelajar perlu tahulah apa maksud gaji. Gaji yang diterima oleh pekerja tanpa melibatkan sebarang pembayaran tambahan seperti elang, bonus, komisen dan lain-lain. Okey. Manakala upah merupakan bayaran yang dibayar kepada pekerja berdasarkan tempoh jam bekerja atau mengikut hari bekerja. Okey, yang terakhir allowance. Bayaran tambahan yang akan dibayar oleh majikan kepada pekerja. Pemberian allowance bergantung kepada jenis jawatan yang disandang. Okey, berikut adalah contoh jenis bentuk gaji kepada pekerja. Okey, seterusnya faktor penentuan sistem penggajian ada 6. Okey, yang pertama, kemampuan organisasi. Kedua, bentuk dan jenis tugas. Undang-undang dan peraturan kerajaan. Yang keempat, ganjaran yang dibayar oleh persaing. Yang kelima, permintaan dan penawaran buruh. Yang terakhir, faktor lokasi. Okey, seterusnya, pelajar-pelajar untuk bab 1. Faedah. Terdapat 12 jenis faedah. Okey, pelajar-pelajar, takkan pelajar-pelajar tak boleh ingat kot 5 faedah daripada 12 faedah yang ada dalam buku teks. Okey, caruman KWSP, caruman Perkeso, komisen, pinjaman kewangan, bonus tunai, biasiswa pendidikan, urus insurans berkelompok, kemudahan perubatan, kemudahan cuti, tempat penjagaan anak, kemudahan keselamatan, kemudahan penginapan. Okey, daripada 12, cikgu mohon para pelajar hafal 5 faedah daripada faedah tersebut. Okey, selamat berjaya. Terima kasih.